Okay, baca doa lah dulu. Biarlah orang lain tu, kita tunggu sekejap. Siapa baca doa? Terima kasih. Okey, nanti kan semua latihan cikgu akan suruh masukkan ke dalam Google Classroom. WhatsApp cikgu tak ada storage dah. Sudah full, dah tak boleh download, dah tak boleh hantar apa-apa lagi dah. Jadi semua kena hantar ke Google Classroom dah lepas ni. Okey, sementara tunggu orang lain. Ijan, kenapa kau langsung tidak ada bagi feedback kemarin hari Isnin? Oh, Fazlizan. Ada ke tu? Ini yang dalam buku kan, dalam buku muka surat cikgu tak ingat muka surat berapa sebab tak ada dalam muka surat tempat cikgu. Tempat kamu pun tak ada. Tapi nanti kamu tulislah sendiri muka suratnya berapa. Okey. Yang ini ni sudah di soalan A dan soalan C cikgu sudah bagi contoh kan. Okey, untuk soalan B ni, nak cari keserupaan geometri, sama juga konsep dia. Setiap sudut ni mesti mempunyai ada sudut yang sama lah. Okey, mesti ada sudut yang sama. Contohnya ada 120 pada titik D, ada 120 pada titik E. Jadi kamu tengok pada garisan ST ni dua-dua 120 kan. Lepas tu A dan C 100, sini R dan B juga adalah 100. Jadi di sini dia sama panjang 7.2, sini juga 7.2. AB 9 cm, BC juga 9 cm, automatik sudut sini dia akan sama. Nampak tak? Nampak kan? Jadi walaupun kamu tidak buat pengiraan macam ni, tapi bila kamu tengok sudut, bila garis dia sama panjang, macam sama sisi lah, RQ sama sisi dengan PQ kan. Ini adalah segitiga kaki sama lah kalau kamu lukis. Kalau kamu lukis, kamu akan dapat segitiga kaki sama ni. Kalau kamu sambungkan, kamu dapat macam ni. Jadi bila kamu dah dapat macam tu, kamu dah tahu dia punya ukuran, tak payah buat pengiraan macam ni pun tak ada masalah, terus kamu dapat jawapan lah. Okey Hero. Okey. Fazli, si Jan ni mana sebenarnya? Jadi kenapa kau tidak respon? Cikgu sakit hati tanya tak respon. Kalau kamu orang tanya soalan kamu tak jawab, apa kau rasa? Pergi tandas tadi cikgu. Pergi tandas aku, pergilah. Okey, ini sudah. Tak apalah, dengan Hero pun cikgu okey saja bah. Okey, ini yang cikgu suruh kamu buat ni. Praktiskan diri 4. Cikgu suruh kamu hantar sebelum jam 8 malam. Tapi tak ada seorang pun hantar, sedih tu. Okey, nombor 1 okey. Tak apa, sementara tu dua orang sajalah. Nombor 1. Okey, kalau nombor 1. Bunyi apa serupa tu? Nombor 1 kita sudah bincangkan ini serupa. Sebab apa? Sebab sini 60, sini 30, ini sudut tegak. Okey, sini dia akan jadi 60, sini akan jadi 30. Jadi ini adalah serupa. Okey. Lepas tu B dan C. Tak serupa. Okey, B dan C serupa ke tidak? Okey, ini adalah segitiga kaki sama, ni segitiga kaki. Okey, sorry. Tak. Salah cikgu tadi. Ini adalah segitiga sama kaki. Mana sudah bukan. Ini adalah segitiga sama kaki sebab dia sama di sini, betul? Betul tak? Jadi kalau sini 50, di sini juga adalah 50. Ini akan jadi 50 juga sini. Okey, jadi bila situ 50, di sini akan jadi 80. Okey, jadi kamu tengok ini segitiga sama kaki. 1, 2, 3. Maksudnya 180 bahagi dengan 3 kan. Kamu akan dapat 60 darjah pada setiap sudut. Macam tu. Jadi kamu kena tengoklah apa yang maklumat yang dibagi pada gambar rajah. Jadi ini tak payah kira, kita sudah tahu ini adalah sepasang objek geometri yang tidak serupa kan. Ini ni, kamu buat ke tidak ni? Saya suruh hantar, memang tak hantar dah. Buat ke tidak? Lupa aku hantar. Buat tapi tidak hantar. Siapa? Aku cikgu. Cuba tengok Ijan, jawapan Ijan. Cikgu nak tengok sekejap. Waalaikumsalam, Ainur. Kau jangan bagi salam di WhatsApp kan cikgu. Biasa bila cikgu meeting, cikgu hanya tengok skrin.
Yang ada kamu Google Meet, lepas tu cikgu tengok skrin. Cikgu ada 3 skrin cikgu akan tengok 3 skrin tu, cikgu tidak akan tengok dengan WhatsApp lagi. Jadi kena bagi salam di Google Meet Okey, Ijan tengok. Ijan sudah buat. Okey. Nanti tu okey. Terima kasih Ijan. Okay, kita bincang sajalah. Si Hero sudah juga. Tak pasti kalau betul. Tak pasti bukumu mana? Tidak pastilah pula. Okey, soalan C. Soalan C pun sama juga kaedah dia kan? Okey, soalan C pula. Okey, di sini ada 110 darjah. Okey, dah kamu tengok sini 6 cm. Soalan gambar rajah pertama dulu, sini 6 cm, sini 6 cm. Maksudnya di sini juga adalah 110 darjah, betul tak? Ya. Kan? 110 darjah. Bila situ 110 darjah, bakinya di sebelah sini sudutnya sama dengan sebelah sini lah. Okey, sekarang kita tengok. Kenapa kita boleh cakap macam tu? Sebab kalau kamu tengok di sini dia bagi kita 69 kan. Dia bagi kita 110 darjah. Mana sudah? Sebab dia sudah bagi pada kita ni kan sama dia punya sisi 6 cm, jadi ini juga adalah 6 cm. Cikgu pergi buat balik jadi cikgu tak nampak tadi. Jadi sini 110, ni 110. Okey, jadi yang cikgu buat dengan sudut yang warna merah tu. Okey, jadi warna merah tu pun akan jadi samalah sudut dia. Okey, jadi sekarang kita tengok yang kedua. Okey, gambar rajah yang kedua sama juga keadaan. Dia bagi kita sisi yang sama. Ini 10 cm, ini pun akan jadi 10 cm. Sudut situ 60 darjah, sudut sini akan jadi 60 darjah. Okey, sekarang kita nak cari baki sudut. Yang ada warna gambar rajah pertama tu, gambar rajah pertama tu ada berapa bakinya? Ini satu segi 4 kan? Segi 4. 70. Jadi 70. Okey, betul 70. Okey, ini akan jadi 7. Mana sudah? Nah dia hilang sudah kejap Jadi di sini dia akan jadi 70 kan? 70. Jadi situ dia akan jadi 70. Okey, ini jadi 70. Maaf ni cikgu guna kalau tak cantik macam ni cikgu guna mouse lah ni. Jadi sini 70, sebelah tu pun 70 juga kan? Betul tak? Ya. Okey, jadi 70 jugalah. Okey, jadi sekarang kamu tengok sama tak sudutnya? 70 dengan 60. Tidak sama. Jadi itu kita panggil dia tidak serupa lah. Okey, jadi itu tak serupa Okey, sebab tidak sama. Okey, jadi tulislah nanti. Ini 110, jadi ini adalah tidak serupa. Betul tak Ijan jawapan kamu Ijan? Betul? Betul lah. Okey, jadi seterusnya. Kasih full screen lah. Supaya cikgu nampak apa yang kamu di sini lah. Adam pun tak ada masuk. Okey, itu yang yang ketiga. Sekarang soalan D. Yang pasti besar sikit. Besar lagi. Nampak juga kan? Okey, nampak. Okey, soalan D. Okey, kita tengok. Sekarang ni. Sudut 100 darjah. Okey, di mana sudut 100 darjah? Okey, sudut 100 darjah tu ada di sini. Sini 100 darjah. Okey, gambar rajah yang kedua, gambar rajah pertama sini 100 darjah. Okey, lepas tu 100 darjah. Okey, sebelah sudut 100 darjah di sini adalah 90 darjah. Sini juga adalah 90 darjah, betul? Betul tak? Betul. Okey, jadi sekarang di sini dia bagi kepada kita 34 darjah. Okey, jadi sekarang kita cari di sini sudutnya. Berapa di situ? Okey, poligon ni sudut pendalaman dia adalah 360 darjah kan sebab dia 4 sisi. Kita tolak sajalah. 360. Cikgu tak nampak situ kejap. Kita tolak saja. Ya Rabbi. Okey, 360 kan? 360 ni tolak dengan
90 tolak dengan 100 tolak dengan 136. Okey, cuba kamu buat. Tiga enam kosong tolak 34 kan? Okey, jadi ini serupa ke tidak serupa? Serupa. Jadi itu adalah serupa sebab semua sudutnya adalah sama. Sebab semua sudut sama jadi dia serupa. Okey. Jadi selesai soalan 1. Jadi sekarang kita tengok soalan 2. Sekarang soalan 2. Sekejap soalan. Oh ya Rabbi. Siapa tu? Cakap tu. Okey, kita tengok soalan 2. Kalau kecil kamu bagi tahu tak nampak Okey. Tentukan sama ada pasangan yang objek yang serupa dalam rajah di bawah. Jadi kamu tengok mana yang serupa. Okey, kalau kamu tengok segitiga A, yalah segitiga A, gambar rajah A tu dia akan sama dengan gambar rajah yang mana satu? Yang D ke I? Yang I. D ke I? I. Betul? Ya. A dengan I. Ya. Okey, macam mana kita nak tahu dia sama atau tidak? Kalau yang ini perlu tak kita kira sudut? Tak payah Tak kita payah. hanya perlu Dia kira petak siap. kita kira petak Kotaknya. sahaja. A ni ada berapa petak A di sini? A-nya 2 tu di atas. Okey, A ni atas ni ada 2 petak di sini. Okey, lepas tu ni kalau tadi Hera sebut I kan, jadi I ni ada 4 petak. Jadi 4 dengan 2 sebenarnya dia adalah setara kan? 2 ni 4 kalau kita tengok di situ. Lepas tu kita kira ni. Kita kira daripada A yang atas ni, yang cikgu tunjuk ni. Apa tu keluar note pula. Kalau kita kira ni, 1, 2, 3. Sebab kita nak kira yang ini sebenarnya ni. Nak kira yang ini kan. Tapi susah nak kira tepi, betul tak? Jadi kita kira lah petak tu. Jadi kita kira petak ni. Kita dapat 3. 1, 2, 3. Jadi sekarang ni kamu kira petak ni. Kalau situ 3, I dia akan jadi 6 kan? Sepatutnya. Tengok betul atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul tak 6? Betul. Okey, betul. Jadi A setara dengan A adalah sama dengan I sebab sudut dia akan jadi sama nanti. Okey, satu yang pertama. Yang kedua? Sekarang kamu tengok B. B dengan apa? G. B dengan? Sama ke B dengan G? Ya. Ya. Okey, kita tengok di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, di sini ada 6 petak. Di sini juga ada, di sini ada 1, 2, 3, 4. 4,5 petak, 4.5 petak Betul? Betul. Okey, lepas tu yang mencancang ni ada berapa petak? Ada 4 petak. Yang ini ada berapa petak? 3. 3 petak. Jadi kalau yang ni macam mana nak kira? Kita kira nisbah dia kan. Kita kira nisbah sisi. Okey. Yang mana nak kira nisbah sisinya? 3 dengan 4. Betul tak? Okey, 3 per 4. Lepas tu 6 dengan 4.5. Kita kira sama atau tidak. Okey, sekarang 3 per 4. Okey, kamu kira 3 per 4 dapat berapa? 3 per 4. Cuba kira 0.75 kan? Okey, sekarang itu 3 per 4. Sekarang 4.5. Cikgu cari kalkulator dulu. 4.5 bahagi dengan 6. Kira guna kalkulator. Dapat berapa? 0.75. Okey, 0.75 juga. Jadi ini serupa atau tidak? Serupa. Jadi B serupa dengan G kan? G. Okey, jadi kita ada 2 sudah ni. Yang pertama B dengan G. Yang kedua adalah A dengan I. Biarlah terbalik pun. Okey. Okey, jadi faham kan? Okey, selain daripada tu, ada lagi tak yang serupa? H. Dengan? Hash dengan? Yang ketiga. C. Okey, C dengan hash. Okey. Ada lagi? Ada tak lagi? D, F.
D dengan D sama F. E. Okey. Jadi satu sahaja yang tidak serupa iaitu E kan. Okey, jadi ini adalah soalan yang kedua. Okey, siapa yang buat dia yang dapat. Tuan dah cakap man jada wajada. Betul tak Ijan? Man kasalar roriba. Betul. Nah, betul kan? Okey, jadi ini adalah yang soalan nombor 2 lah. Okey. Okay, soalan nombor 2. Okey. Ini yang cikgu sudah tunjukkan hanya hari tu Herol kan? Herol dengan siapa Herol ke yang buat? Jadi yang ini kita nak cari pusat pembesaran dan kita nak cari faktor pembesaran kan? Okey, yang ini cikgu ada tunjuk satu sajalah. Okey, jadi yang ini kita hanya menggunakan pembaris saja. Cikgu ulang balik Okay, kita hanya menggunakan pembaris saja. Okay, kalau kita tengok di sini, okey, cikgu akan lorekkan yang mana satu di situ adalah objeknya. Objeknya yang warna biru kan? Okey, objeknya yang warna biru. Okey, jadi yang warna biru itu adalah objek dia. Jadi cikgu lorekkan di sini supaya kamu tidak keliru. Okey, yang warna biru ni adalah dia punya objek. Okey, lepas tu yang pertama, okey, image yang pertama adalah daripada objek ABC kepada A1, B1 dan C1 iaitu gambar rajah 1 kan? Okay, yang cikgu tunjuk anak panah tu. Okay, lepas tu objek yang kedua, image yang kedua adalah di bawah pembesaran dari ABC tu kepada gambar rajah 2 iaitu A2, B2 dan C2. Cikgu tunjuk anak panah ke situ kan? Maksudnya image itu adalah lebih kecil, betul tak? Image tu lebih kecil. Okay, kalau yang satu tu image tu dia lebih besar. Okay, lepas tu yang satu lagi, yang ketiga adalah daripada ABC yang di tengah sebelah sana kepada gambar rajah yang ketiga iaitu A3, B3 dan juga C3 kan? A3, B3 dan juga C3. Okey, ke sebelah sini. Okey, jadi di sebelah sini yang itu cikgu cakap apa kalau dia berada pada arah yang bertentangan? Okey, dia punya skala pembesaran akan jadi, dia punya faktor skala akan jadi negatif kan? Negatif. Okey, faktor skalanya automatik jadi negatif. Okey, faktor skala negatif. Kalau yang gambar rajah 1 ni, ini gambar rajah 3. Okey, kalau gambar rajah 1, mana apa senang. Okey, gambar rajah 1 ni, faktor skalanya adalah positif. Okey, faktor skala cikgu buat sikit dah ringkas. Jadi tak payah panjang-panjang. Okey, jadi faktor skala K-nya adalah positif. Okey, K-nya di sini adalah negatif. Okey. Untuk gambar rajah yang kedua pula. Okey, image yang kedua tu faktor skala dia juga positif tapi saiz dia lebih kecil kan? Sebab apa? Sebab dia lebih kecil daripada segitiga yang asal iaitu A, B, C. Okey, jadi sekarang macam mana cikgu ulang balik saja. Okey, macam mana kita nak kira? Okey, cikgu cari colour line pen. Okey, macam mana kita nak kira? Yang pertama dahulu gambar rajah 1 ni. Okey, gambar rajah 1 ni kita ulang saja balik nak cari K. K sama dengan panjang image bagi panjang objek. Okey, cikgu akan ambil B1 dengan C1 bahagi dengan BC B1 kita ada berapa petak? 1, 2, 12 tu kalau tak silap. Ya ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ataupun kita buat 24 tolak dengan 12 kan? Okey, betul tak? 24 tolak 12. Ya. Sebab kita tengok koordinat 24 tolak 12 kita akan ada 12 Jadi 12 bahagi dengan kira pula yang ini. 6. Ini kita ada 12 tolak dengan 6 kita akan dapat 6. Jadi kita dapat 2. Jadi faktor skala bagi pembesaran daripada ABC kepada gambar rajah 1 faktor skalanya adalah 2. Okey, untuk image yang kedua dia masih juga positif. Kenapa dia masih positif? Sebab dia berada pada sukuan yang sama kan? Ya. Masih berada pada arah yang sama, bukan sedang sukuan yang berlainan. Okey, jadi nak cari K-nya, sama juga yang tadi. Mesti ingat, image bagi dengan objek. Jadi kita kira B2
C2. B2, C2 itu adalah 1, 2, 3 kan? Mata Ya. cikgu ni. 3 kan? Ya. 3 bahagi dengan 3 ke tu? 3 bagi dengan 6. Okey, 3 bagi dengan 6. Okey, itu 1/2. Jadi kalau kamu tengok pun, image tu, gambar rajah 2, dia adalah separuh daripada gambar rajah asal, iaitu objek ABC kan? Ya. Okey, jadi kita dapat situ 1/2. Okey, lepas tu, ini kita belum cari lagi dia punya, apa tu? Pusat pembesaran walaupun cikgu sudah tunjuk garis cantik tu. Okey, sekarang kita lihat daripada objek ABC kepada image yang ketiga. Image yang ketiga, kita cari panjang sisi dia. Okey, nak cari K. K sama dengan untuk gambar rajah yang ini Okey, D3 dengan C3. Kita cari berapa petak. Okey, ataupun di sini ialah negatif. Berapa tu? 18 tolak dengan 9 kan? Betul tak? Okey, ni cikgu ambil koordinat ni. Ni 18. Betul tak? Daripada sini ialah negatif 18 kan? Tapi kita kira 18 lah. Jadi ini adalah 9. Jadi kita dapat 9 sini kan? Jadi 9 bahagi dengan objeknya di sini berapa? Okey, ini adalah 12. Ini adalah 6. 12 tolak 6 adalah 6 kan? Okey, jadi 9. Oh, 9 bagi 6 adalah 3/2. Okey, 9 bagi 6 adalah 3/2 Ya. Okey, jadi kita lihat. Tetapi, betulkah jawapannya 3/2? Betul tak jawapannya 3/2? Okey, salah Jawapan dia adalah negatif 3/2. Sebab apa? Sebab dia berada pada arah yang bertentangan, kepada kuadran yang berlainan, sukuan yang tidak sama. Jadi dia akan jadi negatif. Okey, sekarang sudah tahu macam mana nak cari faktor skala? Okey, sudah tahu. Jadi sekarang cikgu padam dulu boleh? Okey, padam dulu. Boleh. Okey, cikgu padamkan semua ni. Okey, sekarang kita tengok okey, tak sebab hari apa tu, hari Isnin tu macam kamu tidak bagi feedback yang memberangsangkan. Lagipun masa tu cikgu di sekolah, line tak berapa bagus. Cikgu 2 kali putus hari tu kan? Ya. Okey, jadi sekarang kita nak, faktor skala sudah ada tadi kan? Okey, faktor skala daripada itu pergi sini kita dapat sudah tadi faktor skalanya 2 kan. Okey, dari sini pergi sini kita dapat sudah 1/2. Daripada ABC pergi A3 B3 kita sudah dapat 3. 3/2. Okey, jadi sekarang kita nak cari faktor skala. Nak cari faktor skala kita hanya perlu guna pembaris. Kita hanya pembaris sahaja. Sambungkan titik yang titik pembesaran. Okey, Allahu Akbar. Okey. Bukan faktor skala gitu. Okey, faktor skala sudah. Sekarang kita nak cari pusat pembesaran. Cari pusat pembesaran, kita guna sahaja pembaris, sambungkan bucu yang sepadan. Kalau C dengan C lah. Okey, cikgu sambungkan A dulu Okey, A. Kamu senang, kamu guna pembaris biasa lagi senang lah. Cikgu ni rumit sikit nak tunjuk dengan kamu. Manalah tahu nanti si siapa tu. I know tak nampak. Okey, A mesti sambung dengan A. Lari. A sambung dengan A prime, sambung dengan A2. A prime pula A sambung dengan A1, sambung dengan A2 dan bawah sekali adalah A3. Maaf kalau terlari sikit sebab susah sikit mau adjust ni. Okey, cikgu. Okey, harap kenalah kan. Harap kenalah walaupun tak berapa tepat, tapi kalau kamu guna pembaris biasa, memang kamu akan dapat jawapan yang sangat tepat lah. Okey, sambung sahaja itu ialah garis A Okey, itu adalah A. Okey, sekarang kita sambung pula B. B lah pula. Sebenarnya sudah, kalau dah ada 2 tu sudah cukup, tapi kita buat setiap tu kita tunjuk satu-satu Okey,
Okay, B1, B2 dan juga B3. Okay, macam lebih kurang sama sudahlah kan. Okay, jadi kita sambungkan dia. Okay, lepas tu C lagi kan? Ya. Okay, C1, C2 dan juga C3. Oh, dia nakal betul benda ni tahu. Susah. Agak-agak lah kan. Okey. Ini adalah C. Lepas tu kita tengok. Mana yang dia bersilang sebanyak 3 kali. Tiga-tiga dia bersilang. Di titik kosong. Jadi ini adalah dia punya pusat pembesaran. Okey. Kalau koordinatnya apa koordinat dia? Koordinatnya adalah kosong. Ataupun kita boleh tulis dia sebagai asalan. Macam tu. Kita boleh tulis dia sebagai asalan kan. Jadi di sini kamu sudah tahu. Okey. Jadi ini adalah satu pembesaran. Satu pembesaran pada pusat asalan ataupun kosong dengan faktor skala. Yang ini faktor skalanya adalah 2. Okey, yang imej yang kedua tu faktor skalanya adalah 1/2 dan gambar rajah ketiga ni faktor skalanya adalah -3/2. Kenapa -3/2 Rafi? Rafi, kenapa -3/2? Kejap Encik minum, bismillah. Mana Rafi Sufian? Dia ada sini ni. Ada juga. Kenapa -3/2? Bukan 3/2? Sebab dia di belakang. Sebab dia berada pada sukuan yang berlainan ataupun dia arah bertentangan. Kalau kamu tengok imej dia pun dia terbalik kan daripada objek yang asal iaitu ABC. Ini pembesarannya -3/2 ataupun -1.5 samalah. Okey. Jadi itu yang sudah kita buatlah, cuma ulang balik sahaja. Sayang kalau hari tu macam kamu tak apa dapat. Yang ini buat yang tadi kan satu persatu. Tapi cikgu tunjuk macam tu, macam tadi lagi senang, betul tak? Ya. Ya, itu lagi senang juga. Lagi senang kan? Jadi ini adalah rumusannya di mana nak cari faktor skala. Okey, cikgu kasih besar sikit. Faktor skala rumusnya adalah jarak titik sepadan imej P dari P ni. Imej ni adalah A prime dari titik P bahagi dengan jarak titik objek dari P. Ni objek dari P lah. Okey. Lepas tu ataupun kalau cikgu lagi senang kalau tunjuk kepada kamu guna rumus yang kedua yang macam cikgu tunjuk tadi lah. Rumus yang kedua iaitu panjang sisi imej bahagi dengan panjang sisi objek. Kita kira. Itu maksud panjang sisi imej tu yang kamu kira tadi berapa petak. Ini ada berapa petak kan? Ataupun koordinat bahagi dengan objek. Ini ada berapa petak. Itu maksudnya panjang sisi imej bahagi dengan panjang sisi objek. Yang ini lagi senang lah bagi cikgu. Sebab kalau yang kaedah pertama ni senang juga, cuma kena kira daripada pusat pembesaran. Okey, jadi ingat kalau nak cari faktor skala mesti panjang imej bahagi dengan panjang objek, di mana ingat K sama dengan imej di atas, objek di bawah. Imej bahagi dengan objek Imej bahagi dengan objek. Okey, boleh? Okey, ini adalah rumusan yang tadilah, rumusan yang tadi. Okey, yang gambar rajah di bawah ni rumusan yang kita buat tadi, objeknya positif ke negatif ke kan? Ini. Kalau ini pusat pembesarannya pada P, imej yang cikgu buat yang cikgu lorek ni objek yang cikgu lorek ni adalah objek. Okey, kamu tengok ni. Daripada titik P kepada imej. Ini dia punya objek. Jadi imej ni dia berada selepas objek, maksudnya
dia akan positif, dia lebih besar. Okey, P, objek dan image berada di tempat yang sama, dia punya saiz image adalah sama. Jadi di sini dia punya faktor skala adalah 1. Okey, untuk gambar rajah ketiga, okey, objek lebih besar daripada image kan. Image berada di antara pusat pembesaran dengan objek kan. Jadi image duduk tengah-tengah sini. Jadi image ni dia faktor skalanya adalah lebih kecil. Tapi kita tak tulis dia pengecilan, tetap kita tulis dia pembesaran. Okey, untuk yang ketiga, keempat dan kelima, okey, kita lihat di sini. Image berada pada arah yang bertentangan dengan objek. Jadi bila berada pada arah bertentangan dengan objek, maka itu adalah faktor skala negatif. Okey, faktor skalanya adalah negatif. Okey, boleh teruskan? Yang ini kita macam imbas balik lah supaya nanti tak lupa. Kalau semua tidak ingat translasi, pantulan, putaran dan juga pembesaran, kamu tidak boleh buat yang seterusnya iaitu gabungan dua transformasi. Dan untuk pembesaran satu lagi kita akan kira dia punya luas. Kita akan kira